Terkini PRN Melaka, 10 November dari Pusat Media Malaysia Gazette di Melaka bersama dengan saya, Khalis Kadir. Hari ini Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bakal melancarkan manifesto masing-masing bagi pilihan raya negeri Melaka. Barisan Nasional mempertaruhkan manifesto bertajuk BN Janjikan Kestabilan dan Kemakmuran, manakala Pakatan Harapan pula fokus kepada pelan tindakan maju bersama harapan. Pengarah pilihan raya BN, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, manifesto yang bakal dilancarkan menawarkan satu konsep yang realistik dan berpotensi untuk para pengundi di bumi Hang Tuah. Manakala pengurusi PH Negeri Adli Zahari pula menegaskan, pelan yang dijadikan pelan tindakan maju bersama harapan untuk PRN Melaka akan memfokuskan kepada pembangunan negeri Melaka pasca COVID-19. Pelan itu akan dilancarkan pengurusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan turut dihadiri Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Kedua-dua induk parti itu akan melancarkan manifesto masing-masing jam 2 petang ini. Sementara itu, Perikatan Nasional pula dijangka membentangkan manifesto mereka pada Jumaat 12 November ini. Baik, kita ke berita berikutnya. Kempen Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri Melaka harus dilaksanakan secara matang tanpa perlu memburukkan pihak lain. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, semasa berkempen, calon BN perlu memberikan penekanan dan memaklumkan pengundi tentang usaha-usaha yang akan dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Katanya soal peluang UMNO untuk memenangi PRN Melaka itu adalah terpulang kepada rakyat Melaka untuk menentukannya. Beliau berkata, UMNO atau parti-parti lain hendaklah bertawakal kepada Allah dan menyerahkan mandat kepada rakyat. Dan sebagai ahli UMNO, Tan Sri Anwar mendoakan UMNO menang di tempat-tempat yang calon parti itu bertanding. Ketika ditanya sama ada terdapat ruang untuk UMNO dan PAS menyelamatkan kerjasama politik menerusi muafakat nasional, Tan Sri Anwar berkata, apa yang telah diputuskan kedua-dua parti itu ketika ini tidak akan kekal selama-lamanya. Katanya keputusan parti menghadapi PRN Melaka secara berasingan adalah satu perlawanan pramusim dan tidak bermakna kekal seperti itu. Tan Sri Anwar berkata demikian selepas majlis penyampaian bantuan di Pavali Rumah Prihatin di Rumah Prihatin at Grand Seasons di Ibu Negara. Dalam pilihan raya ini, PN bertanding di kesemua 28 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dengan UMNO 20 kerusi, MCA 7 dan MIC 1. Berita seterusnya, calon muka baharu Barisan Nasional BN di Dewan Undangan Negeri DUN Paya Rumput membuat pendekatan kreatif menjual diri di lokasi tumpuan ramai sepanjang berkempen. Tidak cukup pasar malam, pasar pagi, aktiviti berjemaah di masjid dan surau kawasannya juga dijadikan rutin untuk mendekati pengundi. Bagi Datuk Rais Yassin, kaedah itu terpaksa dilakukan bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP berkempen yang terlalu ketat pada pilihan raya negeri PRN Melaka yang memasuki hari ketiga hari ini. Katanya hanya dengan memperbanyakkan aktiviti berbelanja di pasar malam, pasar pagi dan berjemaah di masjid serta surau yang berlainan, para pengundi dapat mengenalinya secara lebih dekat. Ketika ditemui di Taman Krubon Jaya semalam, Datuk Rais yang juga Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Tangga Batu berkata, walaupun merupakan calon baharu, beliau sebenarnya tidak asing dalam kalangan penduduk setempat. Lagi tentang PRN Melaka, sebuah pertubuhan membuat laporan polis berhubung fitnah yang dilemparkan terhadap pengurusinya yang dipercayai bertujuan menjejaskan reputasi calon dan proses demokrasi pilihan raya negeri PRN ketika ini. Tanpa menamakan calon berkenaan, pengurusi Pertubuhan Pembela Klebang Besar, Datuk Muhammad Yusof Abu Hassan, menamakan penulis blog, aktivis politik dan sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam laporan tersebut. Katanya dalam suasana kempen PRN Melaka ketika ini, tiba-tiba muncul 3 pihak mendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merampas 150 juta daripadanya, selain menuduh beliau mempunyai 56 lot tanah di Sabah dan mengutip wang hasil kegiatan judi haram. Muhammad Yusof menegaskan tuduhan itu semata-mata agenda politik untuk mencalarkan imej seseorang yang menjadi musuh politik pihak tertentu.
Ditanya siapakah calon yang cuba dikaitkan oleh tiga pihak itu, Muhammad Yusof enggan menamakannya. Beliau juga tidak menolak kemungkinan akan mengambil tindakan undang-undang untuk melihat sejauh mana pihak yang berkenaan mempertahankan diri mereka. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Asisten Komisioner Afzal Nizar Ahmad mengesahkan menerima laporan berkenaan. Itu perkembangan terkini sekitar PRN Melaka bermasa ini. Nantikan perkembangan terkini PRN Melaka dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.